Ini adalah Sony ECM M1, mikrofon shotgun terbaru daripada Sony. In this video guys, kita akan review berkenaan dengan this mikrofon. Mikrofon ni guys, dia ada 8 mode. Tak ada lagi mana-mana mikrofon dalam dunia ni yang ada teknologi macam Sony ECM M1. Audio yang korang dengar ni, ini adalah daripada ECM M1. Disebabkan dia ada 8 mode, jadi salah satu mode yang aku pakai sekarang ni, ini adalah directional tapi bahagian belakang punya. So kalau kita tengok dekat sini, dia macam-macam mode ada di belakang ni. Disebabkan mode ni menghala ke belakang sahaja, kalaulah aku pergi ke depan kamera, korang takkan dengar suara aku. Maybe ada dengar lah, tapi tak berapa jelas. Okay, so ini kalau aku berada di hadapan kamera. So kalau aku pergi patah balik ke belakang, korang akan dengar suara aku dengan jelas. Mantap. Sebelum aku bercerita lebih panjang lagi berkenaan dengan this microphone, kita nak tahu jugalah apa benda yang korang dapat bila korang beli kan. So kita akan pergi unboxing. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Let's go. So inilah dia kotak ECM M1. Kalau kita tengok memang cantik. Dan pada bahagian depan terus nampak dia punya mikrofon dan ada tertulis ECM M1. Dan pada keliling kotak ni, kalau kita tengok just information je lah, macam-macam information. So jom kita tengok apa ada dalam box ni. So dalam kotak ni guys, dia bagi kita banyak gila manual book pelbagai bahasa. Dia bagi juga kita satu bag. Bag ni korang boleh gunakan untuk simpan mikrofon. Dan selain tu dia bagi kita satu windshield. Dan yang terakhir sekali adalah mikrofon ECM M1. So kalau kita tengok memang sangat-sangat cantik, solid. Tak sabar aku nak try. So itulah barang-barang yang ada dalam box bila korang beli ni. By the way guys, dalam this video, audio yang korang dengar pada mula sampailah habis, 100% aku menggunakan ECM M1. So sekarang ni aku berada di Titi Wangsa. Aku saja datang sini sebab aku nak test dia punya quality audio. So sekarang ni korang dengar macam-macam bunyi. Ada bunyi burung, ada bunyi pokok, ada bunyi taman, budak-budak main. Macam-macam lah. Kita akan explore Sony ECM M1 punya teknologi guys. Seriously gempak gila. Sekarang mode yang aku pilih masih lagi di bahagian belakang. So sekarang ni aku akan tukar directional daripada bahagian depan pula. So untuk tukar dia, kita just pusing je sini. Even tengah recording pun korang boleh tukar. So sekarang ni aku dah tukar pada bahagian depan. Kalaulah aku pergi belakang kamera, korang tak akan dengar suara aku. Alright. So test 1 2 3, test 1 2 3. Maybe dengar sikit lah, tapi tak berapa jelas. Alright. So aku pergi bahagian depan balik. Jadi kalau aku buat vlog, aku akan menggunakan mode ni lah. Kalau macam kita menggunakan belakang tadi tu, maybe kalau kita tengah buat vlog juga, kita nak menceritakan sesuatu tempat, kita tak nak suara kat depan tu masuk dekat dalam kita punya footage kan. Jadi kita boleh tukar ke belakang. Jadi bila kita record sambil bercerita, suara kita dalam video tu lebih jelas. Bagi aku fungsi ni sangat-sangat bagus guys. Kalau korang kaki buat video, korang tahulah audio memainkan peranan kan. Kadang-kadang bila kita nak buat vlog tu, kita nak pusing kamera, tapi suara depan pula tangkap kan. Kadang-kadang bunyi depan yang bising tu dah cover kita punya suara. Kita terpaksa lah dekat sikit dengan mikrofon untuk nak dengar suara kita kan. Tapi dengan mikrofon ni, aku rasa problem korang tu semua settle. So, jom kita try mode seterusnya. Dan mode ni juga aku rasa sangat-sangat menarik sebab dia fokus kat depan juga. Okay, directional ke depan juga, tapi cumanya lebih halus. So contoh, aku kena betul-betul berhadapan dengan kamera. Aku tak tahulah jarak aku ni lebih kurang dalam 1 meter. Suara yang korang dengar macam mana, ngam ke tak ngam, jelas ke tak jelas. Okay, contohnya kalau aku ke sana sikit, suara aku akan tenggelam sikit. Okay, so test 1 2 3, test 1 2 3, test 1 2 3. Aku masih lagi dalam frame, cumanya dia tak menghala betul-betul ke aku mikrofon ni. So kalau aku straight macam ni, korang dapat dengar lah perbezaan dia. Macam mode yang kita pakai sebelum ni, dia mengembang sikit. Jadi kalau aku ke kiri ataupun ke kanan, dia masih lagi boleh dapat tangkap dengan jelas. Sekarang ni mode depan juga, cumanya dia lebih lebar. Dia ada banyak mode untuk bahagian depan, tapi ini fokus kepada bahagian depan sahaja. Alright, cumanya dia lebih lebar sikit. Jadi kalau aku pergi ke sini pun, suara yang korang dengar masih lagi maintain jelas. Kalau aku pergi ke sini pun sama juga. Okay, so mode ni aku rasa memang sangat sesuai. Kalaulah korang nak buat macam podcast, korang letak mikrofon ni atas meja, contohnya kawan korang dekat sana, kawan korang tengah dekat sini, dan satu lagi dekat sini. So ada 3 orang. Selagi ketiga-tiga tu dalam frame, audio yang 3 orang bercakap ni tadi akan masuk dekat dalam korang punya audio. Okay, mode seterusnya, yang ni best. Ini kita panggil sebagai omnidirectional. Alright, kalau aku berjalan sekeliling, aku bercakap sambil aku pusing kamera ni,
korang dapat dengar audio aku maintain jelas, nyata. Okay, dia dapat tangkap sekeliling. So even dekat belakang ke depan ke, no problem. So memang nice gila guys. Alright, so next mode. Yang ni sangat-sangat best juga. Kita akan pergi pada bahagian belakang. Mode ni dia boleh record depan dan juga belakang. So kiri dan kanan dia tak akan ambil. Alright. So contohnya sekarang ni aku berada di belakang kamera. Kalau aku pergi ke tepi, suara itu korang tak akan dapat dengar. Tapi kalau aku pergi pada bahagian depan, suara dia sangat jelas. Dan kalau aku pergi pada bahagian tepi sini pula, sama je, dia tak jelas. So mode ni aku rasa memang sangat sesuai kalau korang nak buat vlog ataupun korang nak buat temu bual, nak bersembang, nak bertanya dengan orang. Depan dia akan tangkap suara dan juga belakang dia akan tangkap suara. Kiri dan kanan tu, suara-suara ataupun bunyi-bunyi yang mengganggu tu dia tak akan masuk dekat dalam video korang. Mode seterusnya adalah, ini adalah untuk stereo. Fungsi ni best juga. Dia boleh record suara depan dan belakang tapi pada channel yang berbeza. Korang akan dapat dengar suara speaker daripada belah kanan bila aku bercakap. Tapi kalau aku pergi depan kamera, korang akan dengar suara aku tu akan pergi kepada bahagian kiri speaker korang. Okay? Test 1, 2. Sekarang ni aku berada di belakang kamera. Sekarang ni aku berada di hadapan kamera pula. So ini adalah audio left. Dan ini pula adalah audio right. Satu lagi mode yang terakhir adalah stereo. Contohnya kalau aku tukar kepada stereo, dia akan record sekeliling. Sekarang ni korang dengar aku tengah bercakap dekat bahagian belakang kamera. Okey. Sekarang ni aku pusing, korang dapat dengar dekat speaker korang tu suara aku berpusing-pusing. Test 1 2, test 1 2. Aku berada di belakang kamera. Sekarang ni aku berada di belah kiri kamera. Sekarang ni aku berada di hadapan kamera. Oh, nice. Itu kita bercerita pasal mode dia. Sekarang ni kalau kita tengok pada bahagian bawah ni, dia ada audio level. Audio level ni korang boleh control lah. Macam aku sekarang ni aku pakai auto sahaja. So bila korang pilih auto, dia akan setkan automatic untuk korang. Korang tak perlu nak setting manual. Tapi kalau korang nak setting manual pun boleh. Tapi kalau aku prefer auto je lah. Sebab kadang-kadang bila dalam vlog ni, bila kita nak terlalu clean kita punya audio, vlog tu tak nampak macam natural ataupun video-video kita. Sebab terlalu silent. Sekeliling kita ni terlalu diam, hanya suara kita je. Aku lebih prefer at least adalah suara sekeliling kita, environment kita ni kan, supaya bila orang tengok video kita tu dapat feel sikit. So pada bahagian kiri kamera ni guys, dia ada filter. Filter ni ada NC. NC tu bermaksud noise cancellation dan juga LC. LC tu adalah low cut dan juga off. Aku akan turn on noise cancellation. Korang akan dengar perbezaan dia. Dekat taman ni macam-macam bunyi ada. Bunyi burung, bunyi air dan sebagainya. Sekarang ni noise cancellation off. Sekarang ni aku akan on. Macam mana perbezaan dia? Belakang ni ada bunyi burung. Aku tak pasti korang dengar ke tak. Tapi daripada volume yang ada pada monitor kamera aku ni, bunyi burung tu tak ada. Sekarang ni aku akan tukar filter kepada low cut. Korang dengar sendiri perbezaan dia. So sekarang ni mode low cut aku dah on. Aku akan diam seketika. Aku nak korang dengar keliling ni. Dia akan cut bunyi-bunyi low frekuensi tu supaya tak mengganggu audio dalam video korang. Okay. So sekarang ni aku tukar balik kepada normal mode, iaitu aku off segala filter yang ada. Mikrofon ni juga korang boleh control dia punya dB. Okay? So kat sini adalah fungsi dia 10 dB ataupun 20 dB. Kalaulah tempat tu terlalu bising, korang boleh drop kepada 0 dB. So dia akan ambil yang flat lah, maksudnya natural lah. Contohnya kalau korang pergi jauh sikit daripada kamera ni, korang boleh naikkanlah dB dia tu supaya dia akan tangkap lebih kuat sikit korang punya suara. Dan sekarang ni yang korang dengar aku menggunakan 10 dB sahaja. Dan pada belah kiri kamera ni, dia ada fungsi analog ataupun digital. Dan mode yang aku pakai sekarang ni adalah digital. Dari segi design mikrofon ni, dia tinggi tapi dia pendek. Dia tak adalah orang cakap terlalu besar ataupun terlalu obvious kan. Kalau kita nak buat vlog dekat public tu, dia tak adalah nampak macam ketara sangat. Saiz dia sederhana lah, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Mikrofon ni juga dilengkapi dengan shock mount. Contohnya kalau korang tengah berjalan ataupun tengah berlari buat vlog ataupun sebagainya, jadi bunyi gegaran mikrofon tu korang tak akan dengar. Kalau kita tengok dekat mikrofon ni, pada bahagian tengah ni dia ada satu button tau. Button ni adalah safety lock dia. Contohnya kalau telah korang tengah buat record video, korang tekan je lah sekali. Bila korang tekan tu, dia tak boleh nak pusing dah. Korang kena klik sekali lagi untuk korang tukar dia punya mode.
Fungsi ni sangat-sangat bagus. Contohnya kalau korang tengah recording, korang tak perlu nak risau kalaulah korang tengah buat recording, tiba-tiba korang terlanggar ataupun tertukar secara tak sengaja. Korang nak record suara belakang kan, tiba-tiba bila korang tengah nak editing tu, apa hal suara aku tenggelam kan, suara depan pula yang jelas. Jadi korang tak perlu nak risau. Just make sure lepas korang pilih mode tu, korang tekan je sekali. Macam sebelum ni aku ada review ECM G1. Itu memang sangat-sangat kecil dan dia langsung tak ada apa-apa button. Korang just plug and play je. Berbeza dengan ECM M1 ni, dia banyak sangat fungsi yang canggih-canggih. Tapi lebih bagus lah. Mikrofon ni sangat sesuai kalau korang nak gunakan sebagai podcast punya mikrofon, interview, vlog, storyteller dan macam-macam lagi. Mikrofon ni agak mahal jugalah. Harga dia lebih kurang RM1,599. Tapi seriously bagi aku, satu mikrofon yang sangat-sangat function teruk punya. Korang tak memerlukan sebarang bateri, sebarang kabel. Just cucuk je pada mana-mana Sony kamera yang ada hot shoe. Kalau kamera korang tu tak ada hot shoe, korang tak boleh nak pakai this microphone. Sebab untuk this microphone, dia tak ada jack 3.5mm, tapi dia ada USB Type-C. Aku tak pasti apa fungsi USB Type-C tu, sama ada boleh sambung terus ke body ataupun tak. Tapi mikrofon ni dicipta khas untuk kamera-kamera Sony yang ada hot shoe. Dan Sony ada bagi tahu, this microphone dia hanya menggunakan sedikit sahaja daripada bateri kamera korang. So, kalau korang ada sebarang soalan, boleh je drop komen di bawah. Aku akan try bantu korang. Kalau korang nak dapatkan macam biasa, nombor telefon Uncle Chin aku ada sediakan di bawah. Korang call, bagi tahu nak beli ECM M1, sebut nama aku sekali, insya-Allah korang dapat diskaun, dapat free gift lagi. Kita jumpa di next video. Vlog-vlog seterusnya selepas ni aku akan pakai ECM M1. Korang dengar sendiri macam mana dia punya audio quality. Ngam ataupun tak. Assalamualaikum. I'm